من أنا من أنا من أنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد نور المذهب النسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه المكآمن أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan muallim dan pelajar-pelajar semua untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini. Kita akan sambung dalam subjek kafah, iaitu fiqh syahadah. Jadi pelajar-pelajar semua boleh keluarkan buku fiqh syahadah. Okey, keluarkan buku fiqh syahadah. Okey, dan mic diminta tutup. Okey, pelajar-pelajar semua diminta untuk tutup mic. Kalau muallim suruh buka mic, baru buka mic. Okey. Baik. Okey, keluarkan buku fiqh syahadah. Dan jangan buka mic. Okey, kalau muallim suruh buka mic, baru buka mic. Okey, baiklah. Jadi pada hari ini kita akan sambung pada kita punya pembelajaran dalam fiqh, subjek fiqh, okey, fiqh syahadah, okey. Mana kita akan sambung dalam subjek kita akan masuk kepada tajuk yang ke-13. Okey, tajuk yang ke-13 iaitu apa dia? Siapa tahu tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ini? Siapa yang boleh jawab? Pada hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baharu. Okey, baiklah. Okey, jadi pelajar-pelajar semua boleh buka muka surat boleh buka muka surat 43. Okey. Okey, muallim akan tunjuk dekat skrin muka surat 43. Okey, kalau kamu lihat dekat skrin ni, kamu akan nampak okey, muka surat 43 yang ini. Okey, jadi kamu cari muka surat yang ini. Okey, tajuk yang ke-13. Okey, yang tajuknya di mana kita akan belajar mengenai, masih lagi dalam pembincangan mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita masih dalam pembincangan dengan Nabi Muhammad. Sebelum ni, kalau kamu masih ingat, sebelum ni kita belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia. Jadi pada hari ini kita akan sambung juga masih lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat kita cintai, iaitu Nabi Muhammad iaitu sebagai pendakwah. Okey, dah buka belum muka surat 43? Kalau dah, angguk ataupun tunjuk good sahaja, kamu tak perlu buka mic. Okey, sudah buka muka surat 43? Sudah? Sudah? Okey, good. Okey, alhamdulillah. Jadi baik, tutup mic. Okey. Alright. Jadi semua kena tutup mic. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ke-13. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau Nabi muallim pernah pesan kepada kamu semua. Okey, kalau kita bila sebut sahaja nama Nabi Muhammad, kita kena berselawat kepada Nabi. Macam mana? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu dengar orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, sallallahu alaihi wasallam, kamu kena selawat kepada Nabi. Kenapa Nabi disebut dalam hadis, sekiranya seseorang itu mendengar namaku tapi dia tidak berselawat ke atasku, maka dia adalah orang yang sombong. Okey, jadi kita kena berselawat kepada Nabi apabila kita dengar nama Nabi. Okey, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendakwah. Okey, itu tajuk pada hari ini. Kita nak belajar mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pendakwah. Okey, siapa tahu pendakwah tu apa? Siapa tahu pendakwah tu apa? Siapa boleh jawab? Boleh bagi angkat tangan, bagi tahu muallim pendakwah tu apa? Apa itu pendakwah? Siapa tahu pendakwah tu apa? Ada tak yang tahu pendakwah tu apa? Ada tak yang tahu pendakwah tu apa? Apa yang dimaksudkan dengan pendakwah? Menyebarkan Islam. Pandai Afiq. Okey, pendakwah itu adalah yang menyebarkan Islam, orang ataupun individu yang menyebarkan Islam. Seperti apa? Ustaz-ustaz, okey, dengan pendakwah-pendakwah yang lain. Okey, itulah dimaksudkan dengan pendakwah, orang yang menyampaikan ajaran Islam. Okey, itu pendakwah. Okey, baiklah. Kalau kamu tengok kat sini, okey, boleh tengok pada buku muka surat 43, firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma 'alar rasuli illal balagh. Okey, surah Al-Maidah ayat 99, yang bermaksud tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasul Allah selain daripada menyampaikan perintah Allah sahaja. Saya kena tutup kamera hari.
Okey, tak apa Aisyah. Kalau nak tutup kamera tak apa. Jadi tak apa, tak ada masalah pun. Tapi yang penting kamu dengar pembelajaran, okey? Okey, baiklah. Tadi kita dah masuk kepada maksud surah Al-Maidah. Okey, Allah kata apa pelajar-pelajar semua? Allah kata dekat dalam ni, kalau kamu tengok dalam kotak yang kecil ni, tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasul Allah, ini Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul yang lain, selain daripada menyampaikan perintah Allah sahaja. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam atau menyampaikan perintah Allah sahaja. Tak ada tugas lain yang Allah suruh. Tetapi yang Allah suruh pada Rasul Allah adalah apa? Untuk menyampaikan perintah Allah sahaja. Okey, perintah Allah ni apa? Adalah ajaran Islam lah, iaitu seperti solat, okey, berzakat, rukun Islam yang kamu belajar 5 perkara yang selalu muallim ulang tu. Okey, itu adalah perintah Allah. Okey, solat siapa yang suruh? Allah suruh. Berzakat siapa yang suruh? Allah suruh. Haji siapa yang suruh? Allah suruh. Semua itu adalah perintah daripada Allah. Okey, kalau perintah daripada Allah, maka ia adalah wajib untuk kita buat. Kalau kita tak buat, kita dapat apa pelajar-pelajar? Perintah Allah, kalau kita tak buat, kita dapat apa? Siapa tahu? Ada yang tahu tak? Kalau Allah kita tak buat apa yang Allah suruh, apa akan jadi? Berdosa. Jadi itu adalah perintah Allah. Sekiranya kita tak buat apa yang api neraka. Kalau kita tak buat apa yang Allah suruh, maka kita berdosa. Okey, baik. Itu yang maksud daripada surah Al-Maidah. Okey, kamu lihat pada gambar ni pula. Kamu lihat pada gambar, okey, gambar yang ada gambar ustazah dengan 2 pelajar orang lelaki. Okey, apa yang dikatakan? Okey, ini adalah satu perbualan antara ustazah dan juga 2 orang pelajar lelaki, di mana dia membincangkan tentang apa? Okey, kita muallim akan bacakan. Okey, kamu tengok dulu yang pertama ni, kotak yang pertama ni, ustazah ni cakap apa? Adik-adik, okey, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, baginda segera menyampaikan Islam kepada ahli keluarganya serta orang yang rapat dengannya. Okey. Okey, bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, jadi Nabi terus bersegera ataupun Nabi terus berdakwah, yakni menyampaikan Islam kepada ahli keluarganya dahulu dan yang rapat dengannya. Siapa yang rapat dengan Nabi? Sahabat-sahabat Nabi. Okey, kamu tengok, kalau kamu lihat apabila Nabi kalau kamu lihat apabila Nabi terima perintah daripada Allah untuk menjadi rasul, Nabi terus berdakwah, tetapi Nabi berdakwah kepada ahli keluarganya dahulu dan orang-orang yang rapat dengannya. Jadi Nabi dapat perintah, Nabi tidak terus berdakwah kepada orang lain, tidak terus berdakwah kepada orang awam, tapi Nabi berdakwah kepada ahli keluarganya dan juga dengan orang yang rapat dengannya. Itulah kita panggil apa pelajar-pelajar? Kita panggil strategi dakwah. Okey, kalau pelajar tanya, ada yang tanya, kenapa Nabi tak dakwah kepada orang lain? Kenapa Nabi dakwah kepada keluarganya dulu dengan sahabat-sahabatnya dahulu? Kerana apa pelajar-pelajar? Sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah kepada orang lain, kepada orang awam, kalau kamu nak tahu pada ketika itu, ketika zaman Nabi, ketika itu adalah zaman jahiliyah, di mana kat zaman jahiliyah ini tiada ada agama. Okey, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung, mereka melakukan perkara-perkara yang maksiat, mereka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ketika itu zaman jahiliyah, dipanggil zaman yang gelap. Ya. Okey. Ketika itu adalah zaman-zaman jahiliyah, di mana zaman belum kedatangan Islam lagi. Jadi kalaulah Nabi ketika itu, kamu bayangkan kalau Nabi terus berdakwah kepada orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, sudah pasti mereka tidak akan menerima dakwah Nabi. Mereka akan tentang Nabi, mereka akan tolak Nabi, mereka akan hina Nabi dan sebagainya. Kerana apa? Mereka tidak percaya dengan apa ajaran yang dibawakan oleh Nabi kepada mereka semua. Sebab itulah sebab kenapa Nabi tak terus berdakwah kepada orang-orang lain. Nabi berdakwah kepada ahli keluarganya dahulu, okey, kemudian dengan orang yang rapat dengan Nabi. Jadi kalau Nabi berdakwah, Nabi ada strategi. Contohlah kalau kamu nak berperang, mesti kamu kena ada strategi, betul tak? Kamu kena ada
rancangan, betul tak? Boleh tak kalau kamu perang, kamu tak ada strategi, kamu perang je, kamu lawan je? Boleh tak kalau macam tu Muallim tanya? Boleh tak? Kamu berperang, kamu tak ada strategi, boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh? Siapa yang boleh? Siapa cakap boleh? Tak boleh. Betul. Setiap kali nak, even dalam perang sekalipun, kena ada rancangan. Barulah boleh menang dan sebagainya. Begitu juga dalam dakwah. Nabi berdakwah, Nabi ada rancangan ataupun strategi. Okey, Nabi tak terus berdakwah kepada orang awam. Okey, tak apa, nanti kita tengok kenapa. Okey, yang seterusnya, seterusnya tadi kita dah tahu dah. Nabi first kali Nabi menjadi rasul, Nabi berdakwah kepada ahli keluarganya dan juga dengan yang rapat dengannya, iaitu rapat dengan Nabi siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Okey, itu yang pertama. Okey, lepas tu pelajar-pelajar ni kata apa kat sini? Dia kata, oh, begitu. Okey, seterusnya kamu boleh buka muka surat 44. Okey, kita masih lagi dalam perbincangan dialog antara ustazah dan juga pelajar-pelajarnya. Okey, buka muka surat 44. Okey, sambungan. Okey, di sini kamu lihat ustazah ni cakap apa? Pada masa itu, sahabat yang terawal memeluk agama Islam ialah yang pertama Saidina Abu Bakar, Saidina Uthman, Saidina Ali dan Sayyidatina Khadijah. Ini adalah antara sahabat yang awal memeluk Islam setelah Nabi berdakwah kepada mereka. Yang pertama siapa? Saidina Abu Bakar. Jadi kamu ambil pensel kamu. Kamu ambil pensel, kamu gariskan yang pertama ini ialah Saidina Abu Bakar. Kamu gariskan Saidina Abu Bakar supaya kamu ingat. Boleh? Gariskan dahulu. Yang pertama kat sini Saidina Abu Bakar. Kamu gariskan Saidina Abu Bakar yang pertama. Yang kedua, kamu gariskan yang bawah ni pula Saidina Uthman. Saidina Uthman. Yang kedua, yang ketiga Saidina Ali. Yang ketiga, yang mana? Nampak tak dekat skrin ni? Kalau tak nampak, tak apa, Muallim akan paparkan skrinnya sekejap. Yang pertama. Kejap. Kalau tak nampak, Muallim akan tunjukkan. Kita garis. Kenapa Muallim suruh gariskan? Sebab supaya kamu ingat. Sebab tu yang pertama. Yang pertama Saidina Abu Bakar. Kejap. Muallim akan tunjuk. Kamu gariskan Saidina Abu Bakar dulu. Sebentar. Bagi masa kejap. Yang pertama, kamu perlu gariskan dekat Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar yang pertama. Nampak tak dekat skrin? Ada nampak tak dekat skrin? Belum Cikgu tak nampak. Kejap nampak tak? Ada tak keluar? Ada tak? Ada tak? Benar. Ada kan? Kamu tengok kat sini. Dia kata apa? Sahabat Nabi yang pertama. Kita buat sama-sama lah supaya kamu nampak. Muallim pakai warna merah. Pada masa itu, sahabat yang terawal memeluk agama Islam ialah yang pertama Saidina Abu Bakar. Jadi kamu gariskan Saidina Abu Bakar ni. Gariskan. Dah belum? Gariskan Saidina Abu Bakar. Ini antara yang disebut ni, 4 orang ni disebut antara orang terawal memeluk agama Islam. Yang pertama kamu kena ingat Saidina Abu Bakar. Yang pertama. Yang kedua Saidina Uthman. Kamu gariskan Saidina Uthman. Gariskan Saidina Uthman. Alright. Yang kedua, yang pertama Saidina Abu Bakar, yang kedua Saidina Uthman. Yang kedua. Dah belum? Untuk yang kedua. Yang kedua dah. Kalau dah, kita pergi yang ketiga. Yang ketiga, sahabat yang terawal memulak agama Islam adalah Saidina Ali. Kamu gariskan Saidina Ali ni. Gariskan Saidina Ali. Boleh? Boleh tak? Nampak tak? Saidina Ali yang ketiga. Yang ketiga Saidina Ali.
Yang terakhir kamu gariskan. Dan yang terakhir perempuan iaitu Sayyidatina Khadijah. Okey, Sayyidatina Khadijah. Okey, siapa Sayyidatina Khadijah? Siapa tahu Sayyidatina Khadijah ni siapa? Siapa tahu? Siapa tahu Sayyidatina Khadijah ni siapa? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak? Siapa? Ada? Okey. Tak ada yang tahu siapa Sayyidatina Khadijah. Ada yang tahu tak? Siapa? Siapa? Isteri Nabi, pandai. Okey. Sayyidatina Khadijah ni adalah merupakan isteri Nabi yang pertama. Okey. Cukup kamu tahu sampai situ. Okey. Jadi ada 4 orang yang awal memula agama Islam. Yang pertama siapa? Yang pertama Muallim cakap tadi 4 sahabat yang terawal memeluk Islam. Siapa yang pertama? Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina siapa? Sayyidina Yang kedua Uthman. Sayyidina Uthman. Yang kedua, yang ketiga Sayyidina Sayyidina Ali. Yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat Sayyidatina Khadijah. Okey. Sebab tu jadi nama, kalau kawan-kawan kamu ada nama Iman Khadijah kan. Jadi nama Khadijah itu diambil daripada nama isteri Nabi. Okey. Baiklah, itu yang kamu dah gariskan. Okey, seterusnya kamu tengok yang bawah. Okey, perbualan yang seterusnya kalau kamu tengok yang bawah, dia kata lepas tu pelajar-pelajar ni bertanyakan kepada ustazahnya. Okey, dia tanya bagaimanakah penerimaan masyarakat Arab pada masa itu. Ini yang Muallim ceritakan tadi, penerimaan Arab. Kamu tengok apa yang berlaku bila Nabi berdakwah. Lepas Nabi dah berdakwah kepada ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya, Nabi berdakwah secara terang-terangan pula. Okey, pelajar-pelajar semua, bila Nabi berdakwah kepada ahli keluarganya dan juga para sahabat, Nabi berdakwah itu dipanggil dakwah secara senyap-senyap. Okey, ataupun dakwah secara sembunyi. Okey, faham tak? Dakwah secara sembunyi. Okey, bila Nabi nak berdakwah kepada orang lain, orang selain daripada ahli keluarganya dan para sahabat, yakni orang awam, okey, masyarakat Arab ketika itu, okey, jadi Nabi dipanggil berdakwah secara terangan. Tadi berdakwah dengan ahli keluarga dan juga para sahabat secara sembunyi. Tapi bila nak berdakwah kepada orang Arab ketika itu, Nabi berdakwah secara terangan. Okey. Jadi dalam kotak ni kata apa? Selepas berdakwah secara terang-terangan, baginda ditentang hebat oleh orang kafir. Nabi ditentang hebat oleh orang kafir. Baginda tetap bersabar dalam menyampaikan Islam, iaitu segala perintah dan larangan Allah. Jadi bila Nabi berdakwah kepada orang Arab ketika itu, Nabi ditentang hebat, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dibaling batu, Nabi di macam-macam lagi perkara buruk yang mereka lakukan kepada Nabi. Kesian tak dekat Nabi? Nabi dibaling batu sampai berdarah. Okey, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi diejek, Nabi dimaki dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang jahat dilakukan oleh orang kafir ketika itu kerana mereka menentang Nabi. Mereka tidak terima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi. Tapi kamu lihat apa yang Nabi buat. Nabi tetap bersabar dan Nabi tak lawan pun. Nabi tak mendoakan yang buruk-buruk sekalipun. Okey, ketika Nabi berdakwah di Taif, okey, diceritakan Nabi berdakwah di Taif ketika itu kan, Nabi sedang berdakwah, Nabi dibaling batu ketika itu. Dan apa kamu nak tahu tak apa yang Nabi doa dekat untuk orang penduduk Taif ketika itu? Nabi tak doa supaya Allah memberi azab kepada mereka, memberi balasan kepada mereka, tapi Nabi berdoa agar pada satu masa nanti penduduk Taif ini akan menjadi orang yang hebat, dapat melahirkan orang Islam yang hebat, melahirkan ulama-ulama yang hebat. Tapi terbukti pada hari ini
Sekarang lahirnya banyak ulama dan juga orang-orang hebat agamawan Islam daripada situ. Itulah doa Nabi. Nabi tak mendoakan buruk kepada orang kafir tersebut, tapi Nabi doa yang baik. Nabi tahu kenapa? Sebab hidayah belum sampai pada ketika itu. Jadi kita kena contohilah sifat Nabi dalam menyampaikan dakwah. Kalau kita nak jadi seorang pendakwah nanti, kita kena terimalah caci maki daripada orang, kita kena terima dugaan yang berat, kita kena terimalah segala dugaan yang ada ketika berdakwah. Kalau nak dikatakan dakwah Nabi dengan dakwah kita, kita tak boleh nak tandingi dakwah Nabi, kerana Nabi lah Islam sampai kepada kita hari ini. Kamu bersyukur tak kamu dapat lahir sebagai orang Islam? Kamu bersyukur tak belajar-belajar semua? Bersyukur tak? Dilahirkan sebagai orang Islam. Bersyukur? Jadi kita kena sentiasa bersyukur kerana Nabi lah Islam sampai ke kita pada hari ini. Kerana Nabi lah kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Okey, begitu sayangnya Nabi kepada kita semua. Okey, kita semua ni adalah umat Nabi SAW. Okey, jadi yang seterusnya, lepas tu apa yang dikatakan oleh pelajar-pelajar ni? Ya Allah, tabah, sabar dan cekalnya baginda. Nampak tak? Nabi sepanjang Nabi berdakwah kepada orang Arab ketika itu, Nabi sangat sabar dan Nabi tidak marah, Nabi tidak mendoakan yang buruk-buruk. Okey, kalau kita kadang manusia ni, bila orang buat jahat dengan kita, kita doa yang buruk-buruk kan dekat dia. Tapi Nabi kalau orang buat buruk pada dia, Nabi takkan doa yang buruk. Nabi doa yang baik-baik, semoga Allah memberi hidayah dan sebagainya. Jadi kita kenalah contoh sifat Nabi. Yang pertama, Nabi bersabar. Nabi sangat seorang yang penyabar. Kemudian Nabi tidak mendoakan yang buruk kepada orang lain, tapi Nabi mendoakan yang baik. Jadi kita kena contohilah sifat Nabi. Okey. Jadi ya Allah, tabah, sabar dan cekalnya baginda. Patut Ustazah ni jawab, kita perlulah mengikuti dan mencontohi sifat baginda dalam menghadapi ujian kehidupan. Boleh tak pelajar-pelajar semua contohi sifat Nabi yang sabar ni? Boleh tak agak-agak nak contohi sifat Nabi sepanjang kamu hidup? Kamu ikut apa yang Nabi buat. Boleh tak jadi seorang yang sabar? Boleh tak? Kalau kamu jadi orang yang sabar, kamu ikut Nabi SAW. Betul tak? Itulah Nabi kita, yang kita sayang. Nabi sangat bersabar. Okey, kalau kamu rasa nak marah, Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? Orang yang hebat adalah bukanlah orang yang pergi bergusti, orang yang pergi wrestling, tapi adalah orang yang hebat ni adalah orang yang mampu tahan marah. Sebab betul tak, nak tahan marah ni adalah perkara yang susah, bukan mudah nak tahan marah. Jadi orang yang hebat adalah orang yang mampu tahan marah. Okey, boleh tak belajar semua? Jadi kita kena sabar. Kalau kita diuji oleh Allah, kita didatangkan musibat dan sebagainya, kita kena banyakkan bersabar. Okey, orang yang bersabar ni adalah orang yang mendapat rahmat Allah. Okey, boleh belajar semua. Jadi kita kena contohi dan kita kena menghayati sifat Nabi yang sangat sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Okey, boleh tak? Baik. Jadi kita kena cubalah, pelajar-pelajar semua kena cuba menjadi orang yang sabar, jadi seorang yang penyabar. Okey, baiklah. Okey, kita dah habis pada penerangan. Okey, faham tak untuk penceritaan Nabi sebagai pendakwah? Faham tak? Pelajar-pelajar semua faham? Faham. Okey, dia Olivia faham. Yang lain faham tak? Pelajar yang lain? Jadi itulah diceritakan tentang Nabi sebagai pendakwah. Okey, kalau kamu nak jadi pendakwah, kamu jadilah pendakwah seperti Nabi SAW. Okey. Alright. Okey, kita dah habis pada penerangan. Okey, muka surat 43 dan 44. Okey, kita akan masuk kepada latihan. Okey, nak tengok kamu faham atau tidak, kita akan buat latihan. Okey, baiklah. Kita buat latihan. Jadi pelajar-pelajar semua boleh keluarkan boleh buka muka surat 45 untuk latihan yang pertama. Pada hari ini akan 2 latihan yang kita akan buat. Okey. Okey, kita akan buat sama-sama. Jadi kamu tak perlu risau. Kita buat sama-sama. Baiklah. Dah buka belum muka surat 45? Surat 45. Jadi kamu kena buka muka surat 45. Okey. Dia kata apa kat situ? Dekat arahan dekat atas tu,
tandakan right pada kenyataan yang betul dan pangkah pada kenyataan yang salah. Jadi kamu perlu tanda right dan ataupun tanda pangkah saja latihan pada kali ini. Kejap, Muallim nak tunjuk jap. Muallimnya tak keluar lagi. Alright. Okey, dah keluar dah. Nampak tak? Ada keluar tak? Belajar-belajar. Ada tak? Kecil Ada tak keluar? Dekat kecil. Okey, tak apa. Muallim cuba selesaikan. Okey, boleh nampak? Nampak? Kecil. Dah besar belum? Masih kecil ke dah besar? Okey, alhamdulillah nampak. Alhamdulillah. Okey, kita buat sama-sama. Okey, jadi bersedia dengan pensel kamu. Sedia dengan pensel. Alright. Kamu pakai pensel, Muallim pakai laser dalam komputer. Okey, dia kata tandakan right pada kenyataan yang betul dan pangkah pada kenyataan yang salah. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, kenyataan yang pertama. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan Islam kepada orang lain. Betul atau salah? Betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Okey, Muallim tanya kenapa salah? Jawapannya adalah betul, bukan salah. Okey, kan tadi Muallim cerita. Pertama, Nabi berdakwah, strategi dakwah Nabi berdakwah kepada ahli keluarganya dan juga orang yang rapat dengan Nabi. Okey, lepas Nabi dah berdakwah kepada orang yang rapat dan ahli keluarganya, kan Nabi Muallim cerita tadi Nabi berdakwah secara terangan. Bila Nabi berdakwah secara terang-terangan, bermakna Nabi berdakwah kepada orang lain. Okey, orang lain tu bermaksud orang Arab lah pada ketika itu. Jadi Nabi sampaikan ke tidak dakwah kepada orang lain? Sampaikan. Okey, bukan Nabi tak sampaikan, Nabi sampaikan. Tapi macam yang kita belajar tadi, bila Nabi sampaikan dakwah kepada orang lain, Nabi ditentang, betul tak? Nabi diejek, Nabi dibaling batu dan sebagainya. Itulah bila Nabi berdakwah kepada orang lain, itulah yang Nabi dapat. Okey, baiklah, itu yang pertama. Mana jawapannya adalah betul. Jadi kamu kena ingat, Nabi sampaikan dakwah bukan hanya pada ahli keluarganya, tetapi kepada orang lain juga. Kalaulah Nabi tak sampaikan dakwah kepada orang lain, adakah Islam akan sampai pada kita hari ini belajar? Sampai tak kalau Nabi tak sampaikan kepada orang lain? Tak. Tidak sampai. Kerana Nabi lah Islam itu sampai kepada kita hari ini. Okey, jarak kita dengan Nabi sangat jauh dah, berapa ribu tahun dan sebagainya. Okey, tapi Islam masih mekar sampai ke hari ini dan maka Islam makin maju. Okey, yang kedua, kita tengok apa lagi dia cakap. Okey, antara orang yang awal memeluk Islam ialah Saidina Abu Bakar. Betul atau salah? Betul. Betul. Okey, ada berapa orang yang terawal memeluk agama Islam? Siapa tahu? Ada berapa orang yang memeluk agama Islam terawal? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama siapa? Yang pertama? Saidina Abu Bakar. Okey, Saidina Abu Bakar. Yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Saidina Uthman. Yang kedua. Yang ketiga siapa? Yang kita gariskan tadi. Saidina Ali. Okey, yang keempat Sayyidatina. Yang terakhir, yang keempat siapa? Khadijah. Okey, sebenarnya ada 4. Jadi dia kata antara orang yang terawal memeluk agama Islam ialah Saidina Abu Bakar. Betul? Betul. Okey. Jadi kamu right kan? Betul. Okey, betul lah. Saidina Abu Bakar adalah orang yang terawal memeluk agama Islam. Okey, dah belum? Yang kedua, soalan yang kedua. Kita akan pergi soalan yang seterusnya. Okey. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersenang lenang semasa menyampaikan agama Islam. Betul atau salah? Dia kata Nabi Muhammad
bersenang lenang semasa menyampaikan agama Islam. Betul atau salah pelajar-pelajar? Salah. Siapa kata Nabi menyampaikan Islam secara bersenang lenang? Nabi menyampaikan Islam dengan sepenuh kudrat Nabi dan dengan apa? Dengan bersusah payah. Okey, bersenang lenang adalah salah. Okey. Jawapan yang ketiga adalah salah. Jadi kamu perlu pangkahkan. Okey. Yang keempat, kita tidak perlu menghargai pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah pelajar-pelajar? Dia kata kita tidak perlu menghargai pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah? Betul atau salah? Dia kata kita tidak perlu hargai pun pengorbanan Nabi. Salah. Okey, kita perlu hargai pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana pengorbanan Nabi yang dululah menyebabkan Islam sampai kepada kita hari ini. Nabi berkorban, Nabi menangis, Nabi berdarah-darah dan sebagainya. Kerana apa semua Nabi buat tu? Kerana untuk kita semua. Okey. Baiklah, itu yang keempat. Yang kelima, dia kata apa? Islam merupakan agama yang benar di sisi Allah. Betul atau salah? Islam merupakan agama yang benar di sisi Allah. Betul atau salah? Betul. Kenapa? Kenapa betul? Kerana ada dalil dalam Quran, dalam surah Ali Imran, inna dina indallah gil Islam, yang bermaksud agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bermakna agama yang lain adalah agama yang tidak benar dan tidak diredai oleh Allah. Agama yang diredai oleh Allah hanyalah agama Islam sahaja. Okey. Jadi jawapan yang terakhir adalah betul. Jadi kamu perlu gariskan. Kamu perlu tikkan. Okey. Semua pelajar dah siap untuk latihan muka surat 45? Dah siap belum? Okey, dah siap untuk jawab muka surat 45? Ada satu lagi. Ada satu lagi pelajar-pelajar, ada satu lagi. Muallim tak perasan. Okey, ada satu lagi soalan. Kita mestilah menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul atau salah? Kita mestilah menyayangi Nabi Muhammad. Betul atau salah? Betul. Kita kena sayang Nabi. Kita kena sayang dekat Nabi. Sebab Nabi lah banyak yang kalau kita sayang Nabi, kita banyak berselawat kepada Nabi, kita akan memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin. Okey. Baiklah. Okey, dah siap untuk muka surat 45? Okey. Malik harap semua dah siap sebab kita dah buat sama-sama. Okey. Kita akan masuk kepada latihan yang terakhir. Okey. Latihan yang terakhir, sila buka muka surat sebelah, muka surat 46. Okey. Jap muallim akan paparkan yang muka surat 46 punya. Okey, yang ni Cikgu yang terakhir. Yang terakhir jawapannya adalah betul. Yang terakhir tadi jawapannya adalah Soalan terakhir yang tadi. Apa dia? Apa dia? Soalan terakhir, kenapa dengan soalan terakhir? Okey. Kalau tak ada apa-apa masalah, muallim nak teruskan dengan muka surat 46. Okey. Latihan yang terakhir. Okey, buka muka surat 46 seperti yang dekat gambar ni, dekat skrin yang kamu lihat ni. Mestikan sama dengan latihan dekat skrin ni. Okey, latihan pada kali ini berbeza. Muallim rasa sebelum ni kamu tak pernah lagi buat latihan bulat kan. Sebelum ni kamu cuma tulis dan juga tanda right, okey, dalam kotak. Okey, yang ni kali ni punya latihan kamu kena buat apa? Dia kata bulatkan jawapan yang betul. Okey, dia suruh bulatkan jawapan yang betul. Okey. Kena bulatkan. Kita tengok sama-sama yang pertama. Okey, bersedia dengan pensel kamu. Okey. Kita tengok sama-sama soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, berikut adalah nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama memeluk Islam kecuali dia nak kecuali tahu. Dia nak kecuali, maknanya nak kecuali ni dia nak yang salah, dia bukan nak yang betul. Okey. Okey, yang pertama A. Okey, A ayam. Dia kata Saidina Abu Bakar. Betul atau salah Saidina Abu Bakar?
Betul. Jadi kamu tak perlu bulatkan kerana betul. Dia nak jawapan yang salah. Okey, Saidina Abu Bakar betul. Jadi tak perlu bulatkan. Okey, kita tengok B, bola. Dia kata Saidina Ali, betul atau salah? Saidina Ali. Ibu nombor A. Ibu. Ya. Ibu nombor A. Tak, jangan bulatkan dulu. Kalau muallim bulatkan, itulah jawapan dia. Jadi yang huruf A ni, ayam ni, jawapan dia betul. Tapi dekat soalan dia nak yang salah. Jadi yang ni kita tak perlu bulatkan. A tak perlu bulatkan. Okey, B, Saidina Ali. Okey, Saidina Ali betul atau salah? Nama sahabat Islam yang terawal memeluk Islam, betul ke salah? Yang mana? Saidina Ali betul. Jadi Saidina Ali betul. Jadi yang C cacing. Saidina Khadijah betul atau salah? C cacing. Saidina Khadijah betul atau salah? Betul. Saidina Khadijah. Maknanya jawapan yang salah Salahuddin. Ada tak sebut tadi? Salahuddin. Tak ada kan? Tadi tak ada, kita belajar tak ada sebut nama Salahuddin. Jadi dia nak jawapan yang salah, kamu bulatkan jawapan huruf D. Okey, jawapan yang salah adalah D. Okey, dadu. Okey, bulatkan D, dadu. Okey? Bulatkan. Bacalah D tu. D tu adalah Salahuddin. Muallim dah baca tadi. Salahuddin. Jadi tadi kalau kita belajar, yang kita belajar tadi Saidina Abu Bakar, Saidina Ali, Saidina Osman, Saidina Ali dan juga Sayyidatina Khadijah. Okey, Salahuddin tak termasuk. Okey. Okey, baiklah. Itu yang pertama, soalan yang pertama. Yang soalan yang kedua, okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat kosong, ketika berdakwah pada umatnya. Dia nak tahu apa? Okey, yang pertama, harta. Ayam, ayam, harta. Betul ke Nabi berdakwah dengan harta? Betul atau salah? Salah. Okey, tidak, Nabi tak berdakwah dengan harta. Okey, yang kedua, bola. B, bola, mendapat tentangan. Betul atau salah? Nabi Muhammad mendapat tentangan ketika berdakwah pada umatnya. Betul atau salah? Tadi kita ada belajar. Tadi kita dah tengok mendapat tentangan. Okey, muallim dah sebut mendapat tentangan ni apa? Ditentang, dilawan. Jadi jawapannya betul. Nabi Muhammad ditentang, mendapat tentangan ketika berdakwah pada umatnya. Okey, bulatkan huruf B, bola. Nombor 2, jawapannya adalah B, bola. Okey, bulatkan jawapan B. Okey. Bukan disukai, bukan dibantu. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat tentangan ketika berdakwah. Okey, itu soalan yang kedua. Okey dah. Untuk kalau tidak kita nak masuk soalan yang ketiga, soalan yang terakhir. Okey. Yang ketiga, okey, kamu tengok soalan yang ketiga ni. Okey, dia kata apa? Apakah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika mendapat tentangan semasa berdakwah pada umatnya? Dia nak tahu apa Nabi buat bila Nabi mendapat tentangan. Apa Nabi buat bila Nabi dilawan, dicaci dan dimaki. Okey, yang pertama, A, ayam. Okey, A, dia kata sabar. Sabar. Betul atau salah? Nabi sabar ketika mendapat tentangan. Betul atau salah? Betul. Jadi jawapannya adalah A, ayam. Okey. Jadi B adalah marah, C tidak puas hati, D bergaduh. Ini semua adalah sah. B, C, D adalah jawapan yang salah. Jawapan yang betul adalah huruf A. A untuk ayam. Okey. Boleh tak belajar semua? Okey, dah siap dah. Kita dah siap pada latihan. Ya. Ya. Ayam. Apa dia? Ini dadu. A, ayam, D, dadu. Muallim buat macam tu supaya kamu faham. Okey? Okey, dah siap semua belajar untuk latihan yang terakhir ni? C, cacing. C, cacing. A, ayam. B, bola. C, cacing. D, dadu. Okey? Dah siap semua belajar? Dah siap? Okey. Ada yang belum siap lagi tak? Untuk latihan yang terakhir ni? Ada tak? Dah siap semua? Betul ni? Okey, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, tahniah dan bagus kepada yang siap. Yang belum siap boleh siapkan. Okey. Jadi alhamdulillah kita dah habis pada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, pelajar-pelajar semua ada apa-apa soalan tak nak tanya?
Ada apa-apa soalan tak yang nak ditanya dekat muallim? Ada? Kalau ada, boleh tanya sekarang. Apa kamu faham tak? Kamu faham tak apa yang kamu belajar hari ini? Faham tak apa yang kamu belajar hari ini? Faham atau tidak? Faham? Kalau faham, alhamdulillah. Sekiranya kalau kamu tak faham dan sebagainya, kamu boleh WhatsApp pada muallim, boleh? Boleh tak? Alhamdulillah, kita dah sampai kepada penghujung. Sekiranya tak ada apa-apa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kamu semua, insya-Allah, amin. Kemudian kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.